اللسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Raya Mesra, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana malam ini Allah programkan kita berada di dalam surau ini. Dan bagi saya, lagi patut bersyukur kerana dapat kali pertama datang ke surau baru tuan-tuan dan puan-puan. Belum ini di kedai tu aja. Yang keluasannya terbatas. Hari ini luar, cantik pula tu. Ya, mudah-mudahan dapat kita abadikan surau ini dan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk kegiatan-kegiatan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sebenarnya, supaya kita sentiasa diredai oleh Allah, sentiasa kita tunduk dan patuh kepada Allah, sentiasa kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa kita menjadi hamba-hamba Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, menjadi hamba Allah ini memang fitrah manusia. Memang kita suka, seronok kalau dipanggil orang dia itu sebagai hamba Allah. Ya ke tak? Ada bangkangan tak? Kalau saya tanya, saya bagi tahulah tuan-tuan, Mika ni hamba Allah lah, marah ke tak? Hati marah ke tak? Mika ni hamba Allah lah, marah ke seronok dia dengarnya? Seronok. Kalau dekat kedai dia belanja ni kopi tu. Tapi kalau saya kata Mika ni hamba dunia, apa macam? Marah ke tak dia? Marah. Walaupun dia dari segi amalnya macam seolah-olah jadi hamba dunia. Orang pergi surau, orang pergi masjid, dia pergi pasar malam. Apa macam? Orang kopi itu pun kalau kita kata kamu ni hamba dunia, marah benar dia. Kalau dekat pang tampornya. Kalau jauh tak ada tampornya, kalau dekat pang tampornya. Pasal apa? Pasal hati dia tak suka jadi hamba dunia. Dia seronok jadi hamba Allah. Dia menerima kenyataan bahawa dia adalah hamba Allah. Walaupun dalam hidupnya tak pernah dia tunduk dan patuh kepada Allah, tak pernah sembahyang pun, tak pernah tutup aurat pun, terperangi saja ke sana kemari. Tapi orang itu pun, kalau kita kata dia hamba Allah, seronok tak dia? Seronok. Seronok. Pasal hati dia memang Allah jadikan untuk menjadi hambanya. Jadi aktiviti-aktiviti kita mestilah menjurus kepada kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah ceramah malam ini, berkaitan dengan satu peristiwa yang amat penting yang berlaku terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah perintahkan baginda berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah.
Dalam Quran Allah sebut dalam suratul Baqarah, Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sekali lagi, ayat Quran ni banyak baca tak apa, galak kali dengar bagus ya. Bukan macam cerita wayang Musa menjanggut pada hari-hari nengok jemu juga. Ayat Quran ni hari-hari baca lagi bagus, banyak kali baca, ulang-ulang. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Cakap kita ni, innal ladzina amanu, apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah dia orang-orang yang mengharap untuk mendapat rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Suratul Baqarah ayat 218. Ini bukan nombor ekor ni, nombor ayat ya. Jangan ambil ekor pula lepas ni, 218 masin pula ustaz dia peterang kali kata. Dengar oi. Ya. Nombor surahnya 218. Nama surahnya surah Al-Baqarah. Ya. Surah yang kedua dalam Al-Quranul Karim. Bermakna dari ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau komen, tahu kan komen? Kalau komen tak rahmat Allah, yang pertama mesti beriman dengan iman yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua mesti berhijrah. Yang ketiga mesti berjuang di jalan Allah. One more time, takut terlupa. Kalau komen takkan rahmat Allah, yang pertama mesti apa? Beriman dengan Allah Ta'ala. Yang kedua kenapa? Kena berhijrah. Yang ketiga apa nak buat? Berjuang di jalan Allah. Bila ada tiga-tiga ni, barulah boleh berharap untuk mendapat rahmat Allah. Kalau tak ada jangan harap. Kalau ada tiga-tiga ni baru boleh berharap, bukan mesti dapat, berharap baru. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah dia orang-orang yang berharap untuk mendapat rahmat Allah. Kalau ndak lah rahmat Allah, tak ndak tak ngapai lah. Ndak ke tak ndak? Kali lagi, ndak ke tak ndak rahmat Allah? Ndak. Orang sana, ndak ke tak ndak? Ya. Buat apa? Buat apa rahmat Allah? Kalau air boleh minum, tokar boleh naik, kuda boleh tunggang. Rahmat Allah buat apa? Why do you want Allah's rahmat? Why do you want the rahmat from Allah? Nak buat apa? Tadi saya tanya ndak.
Kalau tidak mesti tahu gunanya. Buat apa rahmat Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau teringin nak masuk syurga lah. Kalau tidak masuk syurga, ya, kita ni hanya boleh masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah kita, bukan dengan sembahyang kita, bukan dengan puasa kita, bukan dengan nutup aurat kita, bukan dengan baca Quran kita. Kita hanya layak masuk syurga kalau Allah bagi rahmatnya. Without rahmat, don't dream of entering heaven. Faham kena cakap orang putih ni? Mana nak buatnya ustaz ni, dia gemar cakap orang putih aja. Dia ngaji kalau orang putih malah. Jangan mimpi nak masuk syurga kalau tak dapat rahmat Allah Ta'ala. Bukan dengan ibadah kita, dengan sembahyang kita. Lebih-lebih sembahyang kita bukan tentu layak masuk syurga. Ya? Kerana Nabi bersabda, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa ulama'um fusaq. Berlaku di akhir zaman nanti ahli-ahli ibadah yang jahil-jahil dan ulama-ulama yang jahat-jahat. Yang dapat yang banyaknya ahli ibadah ada, tapi jahil-jahil. Semayang dia tak tentu hala, takbiratul ihramnya tak tentu hala. Kadang-kadang takbiratul ihram pun batal semayangnya. Sini tak ada lah ya. Surau ni tak ada tempat lain. Ya, Allahu Akbar, batal kaidah. Batal kaidah. Ya. Belum dengar baca Fatihah mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke salah? Imam? Betul ke salah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke salah? Berani dia mengatakan tu guru salah ya. Betul ke salah? Salah lantak untuk guru mana pun. Kalau salah tetap salah. Semayang bukan sinilah ya. Banyak tempat begitu ya. Ada yang exercise dulu, Allahu Akbar, betulkan pinggang dulu, Allahu Akbar katanya. Betulkan pinggang dulu. Ada yang ngangguk, Allahu Akbar. Ya. Apa itu agak nak masuk syurga kan? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk membuktikan kata-kata saya ni, saya nak buat satu cerita. Nak dengar cerita tak? Ya ke? Saya nak cerita malam ni. Once upon a time. Faham kenapa berarti once upon a time ni? There was a man. He lived in an island, and he was alone in the island. There was nobody else in the island. He was the only one living there. Faham ke ni? Ya ke faham ni? Okey, tak faham ya? Cerita cakap Melayu dah senang. Pada suatu masa ada seorang pemuda, young man, seorang pemuda. Dia tinggal dalam sebuah pulau. Dia bersorangan sahaja di pulau itu. Tidak ada orang lain yang bersama dengannya. Kerjanya tak ada lain, hanya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak ada yang buat kerja lain, beribadat aja 24 jam. Wirid lah, zikir lah, tahlil lah, tahmid lah, semua buat ibadah aja. Ini zaman Nabi Musa ya. Jadi ibadah ikut syariat Nabi Musa lah. Dan tak ada buat maksiat, kerana dia seorang je dalam pulau tu.
Apa maksiat nak buat? Nak main teruk kelin, nak ada 6 orang. Tahu kita main teruk kelin ni? Saya seorang je ke tahu ni. Dia memang tahu tak? Mesti ada 6 orang atau 4 orang pada korang ni. Itu tahu kan? Main teruk kelin. Tok Imam mana tahu je. Ya. Nak ngumpat pun tak ada orang nak diumpat. Takkan ngumpat pokoknya. Pokoknya ni tak guna benar. Tak nak semayang. Takkan ngumpat pokoknya. Nak ambil nombor ekor pun tak ada kedai ekor ni. Jadi tak ada maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan, dia duduk di pulau itu selama 300 tahun. Orang dulu umur panjang-panjang tau. Nabi Nuh aja umurnya 1000 tahun lebih. Nabi Musa pun tak berapa tahun, 4 tahun juga ya. Jadi dia 300 tahun umurnya baru mati. Tak ada dosa, pahala aja. Bila dia udah mati, diceklah amalannya, ditimbang amalannya. Di akhirat esok ada timbang ya, ada dacing. Neraca, iaitu dacing, mizan. Ada pernah tengok dacingnya? Ada ke pernah tengok? Ya Allah, tepi jalannya amat banyak dacing tu. Ditimbanglah amalannya, mana berat dosa ke pahala. Selama 300 tahun punya pahala. Ya, bila ditimbang-timbang memanglah berat pahala, dosa tak ada. Bila tak ada dosa, pahala ada. Allah pun perintahkan malaikat, wahai malaikatku, pimpin hamba-ku ini, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku. Dengan rahmatku, kata Allah. Orang ni bila dengar itu, action pula. Tahu ke action? Apa? Sombong. Dia tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Dia protes. Ya Allah, induk podah masuk syurga dengan rahmat kau, katanya. Faham ke ni? Kalau duduk kopeng baru tahu. Kalau sini tak lah. Tak kusio masuk syurga dengan rahmat kamu. I don't want to go into heaven with your rahmat. I have been worshipping you for 300 years. I think I am qualified to go into heaven. With the pahala of my worship. Dengan pahala amal aku ni, aku layak masuk syurga, kata dia. 300 tahun aku beribadah kepada kamu, takkan tak layak, kata dia. Dia protes. Tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Dia hendak masuk syurga dengan pahala amal ibadahnya. Maka Allah jawablah, okey, kata Allah. Tak ada Allah mengatakan okey, tu saya tu ya. Jangan balik dan tulis okey kata Allah, tak ada. Saya mengatakan, kalau kamu rasa kamu layak masuk syurga, mari kita timbang. Mari kita cek, layak atau tidak kamu masuk syurga dengan ibadah kamu selama 300 tahun. Mari kita bandingkan dengan nikmat yang aku telah beri kepada kamu selama 300 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, nikmat Allah tu ada berapa? Ada berapa nikmat Allah? Allah sebut dalam Quran macam mana? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala itu, nescaya tiada terkira oleh kamu. Begitu banyak nikmat Allah Ta'ala dalam diri kita, di luar diri kita. Tengok dalam surau ni aja berapa nikmat Allah. Boleh bilang ke? Dengan udaranya, dengan cahayanya, dengan lantainya, dengan anginnya, dengan apa lagi? Dengan airnya, nikmat tu.
Ada yang menguap tu nikmat tu. Ya? Kalau tak ada menguap macam. Oh, menguap tu nikmat tau. Kalau tak ada menguap dia menderita. Ya? Itu nikmat Allah Taala. Kentut tu pun nikmat. Ada orang kentut nikmat tu. Kalau tak mau kentut macam. Menderita. Jadi tak dapat nak dikira nikmat Allah Taala. Jadi kata Allah, mari kita cek mana lebih berat, pahala kamu selama 300 tahun atau nikmat yang aku beri kepada kamu. Ya. Allah tak ambil semua nikmat. Allah ambil satu saja nikmat Allah yang Allah bagi kepada orang itu, iaitu sebelah biji mata. Sebelah mata, bukan dua belah mata, sebelah saja. Ya, sebelah mata letak di atas satu daun neraca tu atau daun timbang tu. Kemudian sebelah lagi, pahala ibadahnya selama 300 tahun. Timbangnya mana berat? Timbang, tengok berat lagi apa? Sebelah mata. Bermakna sebelah mata Allah anugerahkan kepada orang itu tak layak untuk meluluskan orang itu masuk ke dalam syurga. Ya, he is not qualified to go into heaven. Kerana apa? Kerana sebelah mata itu lebih berat lagi daripada 300 tahun ibadah. Tuan-tuan dan puan, orang ni 300 tahun beribadat. Kita berapa ratus tahun? Tuan-tuan dan puan, berapa ratus tahun? Itu sebab lepas ini sekarang jangan nyengit aja. Tahu nyengit? Jalannya nyengit je. Aku kalau mati ke syurga mana lah kau ni ya? Syurga Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke. Jangan nyengit aja. Orang itu orang apa? Orang perasan. Tahu ke perasan? Ya Allah, dia tak tahu perasan. SS tahu apa SS? Ya Allah, tak tahu apa? Syok sendiri. Ya. Orang ni 300 tahun masih tak layak masuk syurga. Tiba-tiba kita baru sekali semayang. Kata aku ni wali ya kau ni, baru sekali semayang. Ya. Syurga mana lah kau ni? Jangan perasan. Kerana kalau Tuhan tak bagi rahmat kepada kita, kita tak layak mendapat apa-apa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usahkan syurga, anugerah lain pun tak layak. Ya, jadi orang ni bila tak layak, apa kata Allah? Wahai pemuda, kata Allah, kamu tak layak masuk syurga kerana kamu tak dapat membayar sebelah mata aku untuk melayakkan kamu masuk dalam syurga. Oleh yang demikian, kamu tak dapat masuk syurga. Bila kamu tak dapat masuk syurga, ke mana kamu? Ke mana? Go to pandai aja kamu putih. Because of that you go to hell, kata. Malaikat aku tarik pemuda ini, campakkan dia masuk ke dalam neraka. Malaikat pun tariklah. Bila tarik aja dia menjerit, baru selenda. Tahu ke selenda? Bukan minyak selenda. Apa selenda? Surrender. Tahu surrender? Mengaku kalah. Baru dia menjerit, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Janganlah kamu masukkan aku ke dalam neraka. Masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Di ujung ayat tadi apa? Wallahu ghafurur rahim. Apa artinya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Lalu
Allah ampunkan dia, Allah kesiankan dia. Dia perintahkan malaikat, wahai malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam syurga dengan rahmat-Ku. Akhirnya orang tadi pun masuk ke dalam syurga. Ini cerita orang itu, tuan-tuan. Kita ni agaknya layak ke dapat kan? Sebab itu kita kena berusaha untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Kena berusaha, kena berikhtiar, kena berjuang, kena bertindak untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Untuk mendapat rahmat Allah mesti ada 3 ciri. Ayat tadi ingat, mesti ada 3 ciri. Yang pertama, kena beriman. Yang kedua, kena berhijrah. Yang ketiga, kena berjuang di jalan Allah. Yang pertama, kena beriman. Beriman macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Setakat percaya Allah tu Tuhan, cukup ke? Cukup ke setakat percaya Allah tu Tuhan? Jawabnya tak cukup. Kerana kalau kita percaya Allah tu Tuhan, Acung pun percaya, Muniandi pun percaya, lagi apa? John pun percaya, Barack Obama pun percaya, lagi apa? Govinda Singh pun percaya. Setakat percaya Allah itu adalah Tuhan. Tambah sekarang ni heboh dia nak pakai kalimah Allah, ya tak? Heboh nak pakai kalimah Allah, berebut sampai masuk mahkamah. Setakat itu sah ke imannya? Tak sah lagi. Kerana kalau kita tanya Acung tu, kita tanya Muniandi, siapa menjadikan langit dan bumi? Apa dia jawab? Allah. Tak percaya lepas ini kan tanyalah. Acung ini langit siapa bikin? Ini bumi siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Itu gunung siapa bikin? Apa jawab dia? Apa jawab dia? Tuan Allah bikinlah, lu mengong. Orang nanya tu bengong. Setakat itu tak boleh. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena belajar bab akidah ni. Rukun iman yang 6 tu mesti mantap betul-betul. Percayakan Allah, kena kenal Allah tu. Orang cakap percayakan Allah aja, kena kenal Allah tu. Kena belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma dan tauhid as-sifat. Itu percayakan Allah. Kalau tak ada belajar, pastikan. Pastikan surau ini ada pengajian tauhid dia. Saya cadangkan baca satu buku karangan Dr. Naim Yassin yang bertajuk Iman Al-Iman, rukunnya, hakikatnya dan pembatalannya. Hijau aja warnanya. Jangan suruh saya ngajarnya, saya dah tak boleh ngajar dah. Cari Ustaz ramai sini. Ustaz Nasir dia, mana dia? Tak kenal malam ni. So mesti faham tauhid tu, mesti kenal Allah. Bukan cukup itu je. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Mesti kenal Allah, kenal malaikat, kenal Rasul, kenal kitab, kenal hari kiamat, dan kenal tentang qada dan qadar. Iman yang macam ini yang dah. Baru itu sebab bila kita mati esok, yang pertama yang ditanya oleh malaikat ialah bab apa? Bab akidah. Tu ditanya. So, balik aja orang ngantor kita di kubur esok. Malaikat pun datang dan nanya. Apa tanyanya? Apa tanyanya? Tentang akidah. Soalannya dah bocor pun. Udah bocor. Kalau SPM soalan bocor macam
Belaka lah. Ini walaupun kita dah tahu, esok tak boleh jawab. Kecuali kita amalkan. Ditanya, "Man rabbuka?" Apa yang jawab? Apa nak jawab? Tak payah ngapal ya. Kalau kita dalam dunia ni, kita betul-betul bertuhankan Allah, automatik boleh jawab, Allahu Rabbi. Ya. Kalau tidak, "Man rabbuka?" Entah, tidak pula aku tahu. Kita dong baginya. 70 hasta terbenam ke bumi. Tahu? Itu tanya pula lagi. "Wa man nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Mana nak jawab? Boleh jawab Muhammadun Nabi? Tak boleh. Apa jawabnya? "I'm sorry, I do not know the answer." Kata dong bagi. Tanya lagi, "Wa ma qiblatuka?" Apa jawabnya? Entah, hidup lu tahu, macam-macam. Lagi. Mun tak pernah sembahyang, mana nak jawab? Qiblat itu? Mana nak jawab? Al-Ka'batul qiblati, tak boleh jawab. Begitulah seterusnya, pasal dia tak pernah amalkan. Bila dia amalkan, baru automatik boleh jawab. Ini rukun iman ya. Belajar betul-betul tentang iman. Jangan setakat percaya Allah tu Tuhan aja. Iman tu pula tuan-tuan dan puan-puan, ada 5 peringkat. Sudah percaya iman tu, ada 5 peringkat iman tu. Yang pertama namanya iman taqlid. Iman taqlid, T-A-Q-L-I-D, taqlid. Dia bersandur pada orang. Kamu percaya Tuhan tak? Percaya. Apa dalil Tuhan tu ada? Ada lah. Aku tak nak jawab ada lah. Kabarlah apa dalilnya, apa bukti Allah tu ada. Mak kata ada lah. Pak kata ada lah. Tok kata ada lah. Opak kata ada lah. Itu dalilnya orang. Iman Rabbi itu belum sah lagi. Iman taklid namanya. Ramai ni. Kecuali sinilah, tempat lain. Tempat lain yang amat ramai tak tahu apa taklidnya, apa dalilnya Allah itu ada. Yang kedua namanya iman ilmu. Ini ringkas-ringkas. Sebab kalau nak hurai ilmu tu kan panjang benar-benar. Cerita itu dia tak ada lain. Iman ilmu ni dia sudah tahu dalil. Dia sudah belajar. Sifat 20 dah belajar. Bila ditanya apa dalil Allah itu ada, baharu alam ini. Ada alam ni menjadi dalil bahawa Allah itu ada. Apa dalil naqlinya? Ayat Quran dia baca, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Dia boleh jawab semua. Itu iman ilmu. Cuma ilmu kita ni berbeza antara seseorang dengan seseorang yang lain. Ada orang ilmunya tinggi berbenar. Ada orang lulusnya universiti besar-besar. Ada orang hafal Quran. Ada orang hafal kata-kata ribu hadis. Jadi ilmu tu berbeza. Antara macam kita ni cukup makan aja. Ada yang banyak benar ilmu. Tapi kalau imannya hanya iman ilmu, dia takkan lepas daripada melakukan dosa. Dia takkan lepas daripada godaan dan tipu daya syaitan. Kalau setakat iman ilmu sahaja. Mengapa? Kerana imannya hanya berkisar di otak sahaja, tak sampai di hati. Tahu tapi tak terasa. Faham ke ni? Tahu tapi tak terasa. Tahu Allah tu ada tapi tak terasa Allah itu ada. Tahu syurga itu lazat tapi tak terasa nakkan syurga. Tahu neraka itu dahsyat tapi tak terasa takut dengan neraka. Itu yang boleh ketawa dengan neraka tu. Walahum azabun azim. Dia ketawa kah katanya. Pasal dia tak terasa di hatinya. Tahu tapi tak terasa. Coba saya sebut. Katakanlah ada satu dinner yang dianjurkan oleh orang Cina. Salah satu menunya yang tak lepas daripada orang Cina, iaitu sup
shark's fin. Apa shark's fin? Sirip ikan hiu buat sup. Kalau orang Cina dia buat dinner tak lepas tu. Kerana sedap benar. Kata demel lah. Tapi ada ke tuan-tuan teringin dengarnya? Ada teringin tak? Ada melalih ayulia dengarnya? Ada? Nelan ayulia ada? Mana ada? Coba kalau saya kata ikan keli gulai tempoyak. Ikan keli gulai tempoyak bubur cabai burung macam. Udah ada neguk ayulia tu. Pasal apa? Pasal terasa sedapnya. Ini iman ilmu tak terasa. Hanya tahu. Tapi tak terasa. Apa bukti? Apa buktinya? Siapa tak tahu bahawa semayang itu wajib, orang tak semayang akan masuk dalam neraka bernama Saqar. Siapa tak tahu angkat tangan? Semua orang tahu kan? Ada tak orang tak semayang juga? Ada ke tak ada? Ada tak jenuh orang bang untuk bilang bang sini? Hayya 'alal solah ni nak tak semayang. Ada tak? Ramai pula tu katanya. Itu dia ya, bukan saya ya. Ramai. Dia tahu ke tak tahu? Tapi tak buat juga. McDonald je. Ya. Okey, yang lagi satu ini tak dapat nafikan. Siapa tak tahu bahawa mendedahkan aurat itu berdosa, angkat tangan. Siapa tak tahu tak bertudung tu berdosa, angkat tangan. Semua tahu ya? Ada, tahu ke ada? Ramai ke sikit yang tak bertudung tu? Ada tak keluar rumah tak bertudung? Tak pernah tengok ke? Kepongi saja kepalanya. Ada ke tak? Dia memang tak tahu ke benda itu berdosa. Ngapa buat juga? Pasal tak terasa. Imannya hanya ilmu je. Tak sampai terasa di hati. Ya. Tanya lagi. Siapa tak tahu nengkin suami itu berdosa, angkat tangan. Tapi ada lah nengkin. Saya jawab betul-betul dengan hati. Ada tak pernah nengkin suami? Tak pernah? Tu sebuah lah. Saya dah 45 tahun kahwin tahu. I have been with my wife for 45 years, you know. Medang kena tengkinnya. Ustaz tu kena tengkin juga. Ya? Itu dia. Pasal apa? Imannya iman ilmu. Iman ilmu. Kalau ustaz pun kena tengkin, dia ni entahlah yang bukan ustaz tak tahu dah ya. Siapa tak tahu ngumpat tu berdosa, angkat tangan. Tapi ngumpat dah. Ada tak orang ngumpat? Bila berjumpa 2-3 orang, udah lah start lah tu anu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sekali mengumpat dosanya 30 kali zina, lebih daripada 30 kali zina. Sekali aja ngumpat, kata Imam Ghazali, dosanya lebih daripada 30 kali zina. Tuan-tuan dan perempuan, sekali aja berapa kali zina? Berapa kali zina? 30 kali. Berapa kali zina? Berapa kali zina? 90 kali. Berapa kali? 120. Kalau antara nunggu orang jual ikan tu 3-4 orang dari pagi sampai pukul 11. Berapa kali zina? Tak terbilang zinanya. Tahu ke tak tahu? Tahu, tapi buat juga. Kenapa? Imannya hanya berkisar di otak. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia ustaz, walaupun dia ustazah, tapi kerana imannya hanya terasa di otak, tak sampai di hati. Ya.
Siapa tak tahu sembahyang berjemaah itu fardu kifayah? Siapa tak tahu angkat tangan? Semua tahu. Ya. Tapi ada tak orang yang buat nahin aja tak nak datang ketika azan di surau ni? Ada ke tak ada? Ada. Kadang-kadang ustaz pun payah datang. Minta maaf dia ya. Bukan tak tahu tu. Tapi kerana imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu iman yang kedua. Yang ketiga, iman ayan namanya. Ain, ya, alif, nun. Iman ayan. Iman ayan ni memang sudah terasa di hati. Dia sedar dan berusaha untuk mendapatkan syurga. Dia sedar kedahsyatan neraka dan berusaha untuk mengelakkan daripada neraka. Dia takut melakukan dosa. Dia takut meninggalkan yang wajib. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Ini ramai orang hafal ayat ni ya. Allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Sebut nama Allah bergementar jiwanya. Ngetor dia. Tok. Tuan-tuan ada apa itu tak? Citra Allah ada tak? Tok. Ada? Tak ada lah. Ini Allah kata ni. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman iaitu orang-orang yang bila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Ada? Allah ada. Ada. Tak ada lah. Kalau ada lah. Masing-masing tahu lah. Saya tahu lah dari saya, tuan-tuan puan-puan tahu lah dari masing-masing. Paling komannya tuan-tuan dan puan-puan, paling kudinya bila pagi esok pukul 5.43 ada laungan as-salatu khairum minan naum. Ada tak sambutan? Ada tak reaksinya? Lepas itu dia tolak semua selimut-selimut tu, bangun dan datang untuk menyahut seruan itu. Ada tak? Kalau ada, adalah iman itu. Kalau tak ada, usah buat lah. Ya. Lantaklah cerita pasal Islam macam mana pun. Ya. Nehin aja. Naik selimut, narik selimut lagi. Tak ada lah ya. Ini dia tuan-tuan ya. Begitu juga ya, waktu-waktu yang lain. Ya, kita ni orang lelaki tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang berjemaah ni mesti 5 kali sehari, tahu? Bukan 2 kali sehari aja. Maghrib dengan isyak aja tak ada, mesti 5 kali sehari. Bukan mesti di surau aja, di mana-mana lah, tapi mesti berjemaah 5 kali sehari. Paling koman, paling kudi dia di rumah bersama dengan isteri dan anak-anak dia. Ya, kalau seorang-seorang aja, seorang di dapur, seorang di tengah, seorang dalam bilik, itu sembahyang sesat kata Nabi. Rasulullah bersabda, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sembahyang di rumah kamu seperti mana sahabat-sahabat yang tak hadir malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka sendiri, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. La dhalaltum, kata Rasulullah ya. Sesatlah kamu. Jadi orang iman ayan, dia takkan meninggalkan sembahyang berjemaah. Dia takkan meninggalkan menutup aurat. Dia akan melakukan segala yang wajib dan meninggalkan segala yang haram. Mana yang Allah larang dia tak berani nak buat. Ini iman ayan namanya.
Iman Rabbi ni baru sah, baru diterima Allah, baru dapat rahmat Allah. Yang keempat itu lagi lah, itu saya tak nak cerita panjang. Yang keempat iman hak namanya. Iman hak ni iman para sahabat, iman wali-wali Allah. Satu saat pun tak pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman hak namanya. Dia bukan saja dapat rahmat Allah, tapi dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu iman hak namanya. Dan yang kelima iman haqiqah namanya. Iman haqiqah. Ini saya lagi tak nak cerita, kerana iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang ni pun tak ada. Ada nabi ni angkat tangan? Ada? Tak ada. Rasul ada? Tak ada juga. Tak ada lah. Tuhan